وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia boleh kita sama-sama untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita nak ikut ilmu Allah taala, kita nak hitung ataupun kita nak bilang ilmu yang Allah taala milik tu, memang yang manusia berasa, kadang-kadang manusia takabur terhadap apa yang manusia boleh buat. Manusia rasa kata itu adalah satu kehebatan. Kalau kita tengok ciptaan manusia, apa dia panggil, manusia yang buat kapal. Manusia buat kapal, jadi kapal. Manusia buat, apa dia panggil, buat perahu besar. Manusia boleh buat segala perkara, rumah tinggi 450 lapis. Manusia boleh buat bina air yang kukuh. Manusia boleh buat, kadang-kadang perasaan manusia yang boleh buat satu perkara ni dia berasa hebat dah. Kita kalau kita boleh buat satu perkara, misal main-main dengan idea kita, dengan pemikiran kita, orang pakat turut yang kita buat. Demo kata rumah jadi lagu ni, orang turut kita buat. Kita kadang-kadang berasa bangga, berasa mujur, berasa kata orang turut we kita, kena we hak kita royak. Tu perasaan dia mari. Apakah lagi manusia yang boleh buat satu perkara yang tinggi, yang kukuh, yang apa dia panggil, yang membawa kepada manusia sehingga marhalah dia pergi kepada takabur. Ramai kadang-kadang manusia dia fikir kata semua yang manusia buat, semua yang manusia milik adalah hak dia. Hak dia. Orang lain tak usah ganggu. Tanah dia. Orang lain tak usah nak mari buat gapo tak boleh. Muka hak dia. Sebenarnya kita sebagai pemilik sahaja. Satu hari apabila kita pemilik, sebut kata kita sebagai pemilik, tuai bagi tanah, tuai bagi benda ni, tuai bagi benda tu. Tapi kadang-kadang benda tu dia panggil kata satu hari tu dia pergi kepada orang lain. Allahu Akbar. Sebab tu alhamdulillah kita yang boleh mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala ni, dia satu keuntungan, satu palamoda yang kita nak ibadat kepada Allah. Kita kena milikkan modal dalam ilmu. Kalau kaedah orang nego ni, dia kira kata orang ada pala modal banyak, orang tu boleh menego besar. Misal kata orang seorang ni dia idea molek. Mikir dia molek, dia kata kalau dia boleh beli satu perkara ni, dia akan buat goning so 2, 3, 4, 5. Tapi dia tak ada modal. Dia tak ada modal nak mari buat turun modal nak beli benda ni untuk nak dapat hasil laba tu, dia tak ada. Habis tu dia duduk lagu mana pun sekadar sebagai seorang anak koli makan gaji 300 400 tu je. Tapi mikir dia comel. Dia boleh fikir untuk toke buat lagu ni, toke buat lagu ni. Tapi nak ayat kata kalau dia tidak ada modal, setara tu je dia boleh duduk. Walaupun orang panggil kata dia hebat sekalipun. Begitu juga kita sebagai orang Islam, modal yang paling besar dalam ibadat kepada Allah iaitu ilmu. Mana-mana masjid alhamdulillah. Dia hari ni kalau kita pergi ke balasah, kita pergi masjid, kita pergi ke rumah, kita pergi ke apa dia panggil satu ongkar ni ada belakang dah. Pelajari agama Allah Ta'ala. Kalau kita nak banding dengan dulu, masa orang panggil kata kalau masa kita tak beranak dulu tu, orang-orang tua dulu dia cerita kata nak hukum satu hukum, nak masalah satu masalah ni, Allahu Akbar, susah nak satu hukum. Seperti mana kalau kita klik kepada zaman tabi'i, zaman sahabat, nak dapatkan ilmu, satu ilmu, dek kakak, kalau ilmu dunia ni dia senang kita nak. Apa kita boleh reka dalam masalah dunia. Bagi seperti mana Nabi SAW ada sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah dunia kamu. Kita nak nego, tidak kena orang panggil kata pakai kaedah.
Lagu tu lagu ni dak, kita pakai kaedah kita. Kita boleh guna melalui persopakan yang kita ada untuk nego. Tapi agama ni kita nak buat ikut persopakan ni dia tak boleh. Kita nak buat ikut orang panggil kata perasaan dia tak boleh. Kita kena ada modal mula-mula sekali ilmu. Sebab tu Imam Bukhari rahimahullah dia tuliskan satu maudhu' ataupun satu tajuk, dia kata al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Seseorang dia nak kecek, seorang dia nak buat amal, seorang dia nak buat satu perkara, wajib atas dia kena berilmu dalam satu bidang yang dia nak buat. Seperti mana kita nak hidup atas dunia. Hak pasal kita nampak dah cerak dah tu. Aku mana ilmu hukum fiqh. Kita ngaji belakang dah cara semaya, kita ngaji cara puasa, kita ngaji cara ambil air semaya, kita ngaji cara keluar zakat, kita ngaji cara bagi harta zakat faraid. Hak tu kita ngaji. Tapi yang kita perlu kena ngaji lebih daripada hak tu, orang panggil kata ilmu yang bersangkut paut dengan perjalanan yang kita hidup kita. Hak tu wajib dah. Tapi ilmu yang bersangkut paut dengan perjalanan hidup iaitu Quran. Kadang-kadang kita seka kata kita buat satu perkara ni Tuhan terima. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Nabi, Muhammad, kamu nak dak Allah Ta'ala nak ayat satu perkara. Allah Ta'ala nak ayat satu perkara kepada Nabi. Gapo dia Allah Ta'ala nak ayat al-akhsarina a'mala? Buat amalan hidup atas dunia dia sedekah, hidup atas dunia dia semaya, hidup atas dunia dia buat segala amalan yang Tuhan suruh, tetapi Allah Ta'ala kata al-akhsarin, rugi. Amalan dalam hidup dia, perbuatan dia buat amalan dia rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Dia hidup atas dunia ni, dia perasa kata aku semaya dah, cukup dah. Aku puasa dah, cukup dah. Aku keluar zakat dah, cukup dah. Tetapi dia tidak mendalami adakah Allah Ta'ala terima atau tidak. Hak ni kepala modal. Modal dalam hidup kita, kita boleh tahu kata semaya kita saat ni yang kita semaya, khusyuk setara mana, kita paling tahu sekali. Orang lain tak boleh nak bilang khusyuk kita. Aku nak tengok wemu khusyuk setara mana. Walaupun kita semaya molek, pejam mata, khusyuk. Tapi kadang-kadang semaya kita yang kita berasa kata khusyuk, tapi ada was-was dalam tu. Ada marinya benda pelik-pelik. Kadang-kadang mari benda-benda yang membawa kepada kita terlucuk daripada semaya. Sebab tu pengajian Quran ni adalah satu perkara yang nak mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Dan juga pengajian kita khususnya ngaji Quran adalah ngaji cara hidup. Hak ni besar sekali. Ngaji cara hidup, orang tu ngaji Quran. Dia mau kata, orang ni hebat. Kerana mengaji bomo dia. Dia ngaji bomo, boleh belah orang, boleh jahit orang, boleh buat orang hidup, boleh. Hebat. Memang hebat. Tetapi orang yang paling hebat, orang boleh mengaji Quran. Kerana seteru yang hebat sekali dalam orang ngaji Quran ini syaitan. Syaitan ni dia seteru hebat sekali. Seperti mana Allah Ta'ala ayat dalam satu ayat, "Innahu lakum aduwwum mubin." Sebab tu bila ngaji sakut pahau dengan Quran, bila tu lah manusia orang lelaki dia tak sih. Manusia orang lelaki malah dalam masalah pengajian cara ilmu hidup. Kerana apa? Kerana dia ada korin pesing setan. Saing hak jenis setan yang mana duduk cocok dia, yang mana duduk rayak kat dia. Mu nak ngaji pula Quran malam ni. Kalau kacau ngaji, Allah pening mengatuk. Dia nak rayak bahawasanya yang paling mula-mula sekali hak cuek kita tak sewi kita mempelajari ilmu agama Allah Ta'ala iaitu setan. Sebab tu alhamdulillah satu nikmat besar. Saya jumpa dengan seorang dia mau sakit. Jumpa dengan seorang. Siapa mau sakit ziarah dia siap. Dia kata ustaz mujur lah dia kata. Ustaz mujur boleh ngajar dia kata. Dia kalau dia tak sakit dia kata. Kalau dia tak sakit dia nak pergi dengar orang ngajar. Dia kata kalau dia tak sakit dia nak pergi dengar orang ngajar. Dia kata sebelum daripada ni dia tak, orang panggil kata tak seh dengar orang. Tak seh dengar orang ngajar apa? Kerana tidak merasai nikmat sakit, tidak tahu kata mati. Apa dia panggil? Sakit nak mati lagu mana? Apabila mari sakit ni manusia. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran.
Manusia ni bila masa mari sakit, manusia apabila mari serabut, apabila manusia mari ada hutang, manusia mari tak tenang, masa itulah manusia nak cari Allah Ta'ala. Masa senang, masa hidup, masa sedap, masa kaya, masa apa dia panggil umur. Sebab tu Nabi SAW dia kata bagaimana? Ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun fihi ma kathirun minan nas. Golek ke dua nikmat ni manusia rugi dalam dua nikmat ni. Sebut kata dua nikmat ni, kita guna belaka nikmat ni. Lepas tu tak ada kena bayar sekut abuk nikmat yang kita guna ni. Yang pertama, Nabi kata as-sihah. Nikmat sihat. Allah, sihat ni saya nak royak. Obat kesihatan, walaupun kita pergi rumah sakit pening kepala pun ada obat. Kita pergi rumah sakit, orang nyakit gotu ada obat. Lalu ni orang duduk cari vaksin hok corona. Duduk cari vaksin corona supaya tak sewi manusia lekat penyakit ni. Kemungkinan satu hari akan jumpanya vaksin hok corona. Tapi nak sebut kata satu kesihatan manusia ni, manusia pergi carilah mana-mana rumah sakit. Manusia pergi carilah mana-mana hospital. Manusia pergi carilah mana-mana, tak akan jumpa kesihatan manusia kecuali yang Allah Ta'ala kurniakan manusia. Umur 30. Gagah. Hebat. Dulu jadi darah bola. Dia ni boleh berdeh semua masuk dalam go. Siapa kok dia kata, mu ni tak boleh tobek. Daripada semua sonak dia duduk. Nak tunjuk kata hebat. Panah. Gagah. Satu ketika Allah Ta'ala uji dengan penyakit jantung. Kena duduk rumah sakit seminggu 3 hari. Kena cuci darah seminggu 3 kali. Cuba kita gambar nikmat sihat yang Tuhan beri sebelum daripada ni. Berapa banyak kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu gagah. Boleh berdiri bola masuk. Hebatlah. Ada orang jadi go ni hok lomba satu. Misal kata lomba satu sekali dah. Tapi dia boleh berdiri masuk lagi. Bapa nak tunjuk kata dia hebat. Tapi bila masuk Allah Ta'ala tarik as-sihah. Tarik kesihatan subhanallah. Siapa masuk Allah Ta'ala tarik kesihatan 3 hari seminggu dia kena guna. Duduk rumah sakit 4 je. 1 kali cuci darah. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata, golek ke manusia ni, masa dia sihat ni dia terlupa. Dia suka buat kejahatan. Dia suka buat maksiat, dia sihat. Sebab tu golek ke yang manusia yang pertama Nabi kata as-sihah. Nikmat sihat. Yang kedua Nabi kata wal farah. Masa luar. Allahu Akbar. Nikmat masa luar ni banyak di kalangan folk kita ada masa luar. Ada orang ni tak ada masa luar. Seribut setagi kot tu, setagi kot ni, staf kena pergi sampai situ, kena pergi sini. Orang ada masa luar ni satu nikmat kurnia Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita nak guna lagu mana wi masa luar kita boleh manfaat kepada agama Allah. Hari ni cuba kita tanya, apakah masa yang kita bantu kepada agama Allah Ta'ala? Masa kita ada 24 jam cerak semua. Masa supaya belakang. Peng kalau bila tak ada orang ada demo ni. Oh kita ni pisik sikit Tuhan bagi bapa. Kita hidup 25 jam. Tak ada. Semua 24 jam sama. Tapi yang kita kena kira dalam 24 jam, yang kita kena janji dengan Allah Ta'ala, yang kita kena tak kata dalam 24 jam yang kita ada, masa mana kita nak bantu agama Allah Ta'ala? Masa mana kita nak cuy agama Allah Ta'ala? Kalau nak sebut kata, tolong pada agama Allah. Hak kita semaya dia jadi kewajipan. Hak kita wajib kena semaya. Hak tu kita buat semua. Bulan Ramadan, hak kita wajib kena puasa. Kita buat semua. Tetapi tolong bantu agama Allah Ta'ala. Bentuk yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita seperti mana sahabat dia bantu pada agama Allah. Allahu Akbar. Satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Apa dia panggil? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ni Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut satu perkara berkenaan dengan kita nak bantu agama Allah Ta'ala. 24 jam cuba kita tak sejam ni kita nak bantu agama Allah Ta'ala. Hari ni kita ada dunia. Hari ni kita ada apa dia panggil social media. Kita boleh post dalam Facebook, dalam kebaikan.
Sahabat dulu bukan nak push Facebook. Sahabat dulu tu, bila masa Nabi SAW panggil untuk jihad, dia buat cadangan untuk Islam agama Allah Ta'ala. 24 jam, sahabat bukan tak nego. Sahabat cari makan supaya dengan kita. Sahabat bining supaya dengan kita. Sahabat perah anak supaya dengan kita. Sahabat ada anak supaya dengan kita. Sahabat main dengan anak supaya dengan kita. Tetapi yang utamakan sahabat, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu sifat sahabat. Sahabat ni dia main ke tua. Sahabat bila masa dia tengok orang dia lebih susah, dia tolong bantu. Apabila musyrikin Mekah mari Madinah supaya nak serang, supaya nak bunuh umat Islam, bila tu dia bangun. Kalau kita tengok kepada Hanzalah bin Amir, Allahu Akbar. Cuba kita tengok. Kita ni nak mari banding taraf sahabat, memang kita tak sapa. Tetapi paling kurang kita kena ada sedikit daripada sahabat. Sebab tu seperti mana Nabi SAW ada sebut, kalau nak banding imej seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dengan seluruh umat manusia yang Islam kepada Allah, nescaya berat Abu Bakar. Imej dia. Imej Abu Bakar tengok pada hal sedekah saja. Ya Rasulullah, harta aku semua ni ambil dah pada agama Allah Ta'ala. Semua. Bukan setengah. Bukan sikit. Tak, harta aku semua. Sehingga Nabi tanya, patumu tinggal apa? Aku tidak ada tinggal ya Rasulullah, kecuali aku ada Allah dan Rasul. Ni hebatnya sahabat. Sebab tu, hari ni cuba kita buat soal kepada diri kita. Kita guna masa banyak dah. Masa luar yang kita ada gapo kita nak dakwah agama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hak ni poin penting sekali. Paling kurang kita boleh royak kepada benda baik. Paling kurang kita boleh royak ke orang akan kebaikan. Malam ni kita ngaji, kita tak boleh nak royak ke orang. Siapa rumah royak ke bini. Tak apa dah. Ni kat bini pun tak boleh nak royak. Hak tu Allahu Akbar. Kau anak pun tak boleh nak royak. Anak tubik luar daripada rumah, tak pakai ke kelubung. Ayah dia tengok. Orang mari tanya tu, rana weh anak demo tubik rumah tak pakai ke kelubung. Dia kata belah. Moga zaman lo ni zaman weru. Dia kata belah. Moga dia tak ada ngaji kelah ponok. Dia ngaji kelah bukan ponok. Tak apalah, biar dia tak pakai ke kelubung. Tak kena lagu tu. Islam adakah orang ngaji ponok? Islam hanya kepada orang ngaji agama tak? Islam seluruh ummah, seluruh manusia. Tak kira dia ngaji agama ataupun tak ngaji agama, dia kena ada Islam. Negeri Arab. Kalau kita tengok negeri Arab, orang jadi bomo, orang jadi wiswak, semua hafal Quran belaka. Allahu Akbar. Sebab tu kita nak gunakan masa kita supaya kita nak bantu agama Allah Ta'ala. Klik kepada contoh Hanzalah bin Amir. Allahu Akbar. Sebab tu nak ayat kata kalau kita nak banding kita sendiri orang kecek ke, kita nak mari banding dengan Hanzalah, memang jauh. Hanzalah bin Amir orang janguk, orang muda, orang tino pakat nak kat dia. Siapa masa satu kali dia baru nikah, baru-baru je menikah. Sudah nikah baru, kabar-kabar satu iklan Nabi, satu panggilan Nabi. Orang kalau nikah ni, kalau negeri Arab 3 bulan mula-mula dia panggil Syahrul Asal. 3 bulan mula-mula ni dia panggil bulan Nisai Madu. Saya pesan ngaji dengan syekh saya. Kebetulan dengan anak murid yang duduk ngaji sekali tu, dia baru nikah. Dia baru nikah. Syekh dia tanya kata, khabar-khabar anak murid tu, sebelum nak nikah dia mari padah syekh. Dia kata, Syekh, malam ni dia nak nikah. Syekh tolong gilah dalam majlis walimah dia untuk saksi. Khabar-khabar siapa masa pun Syekh dia pergi. Bodok esok lusa Syekh mari ngajar madah tauhid tak silap. Mari ngajar Syekh dia cek nama. Panggil khabar-khabar kebetulan dengan nama orang baru nikah. Dia tanya kata, "Gana mau mari ngaji hari ni?" Budak tu jawab. Orang yang baru nikah dia jawab kata, "Oh, kalau tak mari ngaji lekat mosa, tak boleh main siksa." Syekh kata, "Aku wi amaran kepadamu sebulan. Mu pergi baca surat, mu pergi duduk dengan binimu. Tak usah mari ngaji sebulan," dia kata. Gitu dah. Apa? Nak tunjuk kata, masa 3 bulan mula-mula yang orang baru nikah ni, dia panggil Nisai Madu. Orang ketuk, orang bini dia ketuk tak bang busuk. Bini dia ketuk bunyi puk. Tak apa, bang sedap. Ni nak ayat kata, orang nikah mula-mula.
Hanzalah bin Amir ketika mana dia nikah, subhanallah. Ni nak ayat kata marhalah sahabat. Nabi SAW buat mesyuarat. Orang mari jumpa dengan Nabi ya Rasulullah. Ada orang mari serai dah Madinah ya Rasulullah. Orang mari serai Madinah. Mari nak perang dengan Nabi. Mari nak bunuh Nabi. Mari nak yidnakon Madinah. Jawabnya Rasulullah SAW. Dia kata kalau gitu kita kena mesyuarat. Panggil anggota syarat Nabi, mari duduk likung. Tanya lagu mana Kalau musyrikin mari dulu perang Badar kita benar dah. Atau dalam perang ni kita nak buat lagu mana? Tanya dulu Nabi. Tengok Nabi buat cadangan kepada sahabat. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Allah Ta'ala sebut. So kita cadang dalam kekuatan. Sehingga Nabi duduk dengan sahabat. Guna majlis syura. Tanya, lagu mana? Tanya. Sudah mati sahabat. Gini. Kita perakak. Sahabat duduk kat rumah, dia tak ada pikir supaya dengan kita. Pergi katok pintu, subhanallah. Di dalam peristiwa yang tersebut, terdengar ada satu keluarga, satu bini, satu tok lelaki yang baru nikah yang bernama Hanzalah bin Amir. Baru nikah. Apa khabar mari katok pintu depan rumah, ajak pergi perang. Ajak pergi mati. Perang ni makna mati. Musyrikin takut benar kalau pergi perang. Dia mari siapa Madinah. Jadi dia tak ada nak perang mana kali. Dia nak kepada harta orang Islam tu. Kalau dia boleh bunuh Nabi seorang pakai cukup dah. Cuba tanya Nabi pasal tawar kepada sahabat. Pia boleh. Apa dia panggil pia nak tubik jihad. Aku nak beri 100 ekor tu. Aku nak beri 500. Tidak pernah. Dalam Islam yang istihar kata. Nak bagi harta kepada sahabat yang tubik perang. Tapi mereka tubik dengan hati. Tetapi musyrikin Mekah apabila ditawar oleh Abu Sufyan. Apabila ditanya oleh Abu Jahal, siapa yang nak tubik, aku nak beri 100 ekor unta. 100 ekor unta tubik bunuh Nabi SAW. Pakat tubik. Sebab tu jihad dalam Islam dia tunjuk rijalun. Dia tunjuk seorang lelaki yang semangat kepada agama Allah Ta'ala. Bukan ajak fok kita perang. Tapi nak ayat kata masa yang kita ada paling kurang. Masa yang Allah Ta'ala beri nikmat. Masa luar kita boleh guna. Tak siapa marhalah sahabat. Paling kurang pun sikit daripada sahabat pun tak apa. Hanzalah bin Amir wayak kepada bini dia. Kata sudah siapa masa yang dia nak tinggal isteri dia. Dia nak becek dengan isteri dia. Dia nak tobik daripada rumah supaya nak menyaksikan dalam al-haq, dalam kebenaran. Ni tengok sahabat. Kalau bini kita kau ayat kain tak wigi lah, cerah lah. Kalau mu tubik cerah halu dah, tak nak kecek banyak dah. Tapi subhanallah, Hanzalah bin Amir bangun pergi bedal, tubik dalam keadaan belum mani junub. Masa sahabat tengok. Sahabat ni kalau sebut hak agama ni dia tak ada dah. Dia tak ada tunggu dulu. Dia tak ada nanti dulu. Dia tak ada belah dulu. Dia tak ada. Sebut hak agama, tengok, tunjuk satu dalil yang nyata, tak ada nak mani junub. Kita nak pergi semaya subuh. Sudah jimat ni minta maaf. Sudah semaya, apa dia panggil nak pergi semaya subuh. Memang kita mani dulu. Tapi sahabat nak tunjuk kata tak ada dengan urusan agama. Khabar-khabar bangun daripada sudah jimat siap. Main bangun pergi untuk pergi bedal, nak pergi lawas saja. Nak pergi lawas, tanya Nabi ya Rasulullah lagu mana. Kita lawas lagu mana? Kita ni fight apa? Tanya Nabi. Allahu Akbar. Siapa masa subhanallah dengan secara ringkas. Dia merupakan seorang sahabat yang mati dalam peperangan yang tersebut. Mati itu dia sahabat dulu ni Allah Ta'ala beri satu apa dia panggil nak kata satu keramat. Khamat. Kalau kita sebut kat orang khamat. Karamah ni dia ada. Sahabat dulu dia ada karamat dia. Di antaranya sahabat kalau kita tengok sebelum daripada ni ada seorang sahabat. Dia minta doa kepada Tuhan. Dia royak kepada Tuhan. Tak ada telefon masa tu. Masa dia nak kena bunuh, dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kamu ambil berita yang aku duduk berlaku pada hari ini siapa kepada Nabi." Malaikat Jibril pergi jumpa dengan Nabi, royak kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berlaku terhadap satu kumpulan yang Nabi hantar kepada satu tempat supaya mengajar agama, kabar-kabar keadaan dia nak kena bunuh." Hatta malaikat royak kepada Nabi. Nabi tahu, Allahu Akbar. Nabi hantar kumpulan sahabat untuk pergi tengok. Dalam karamat yang berlaku terhadap Hanzalah bin Amir.
Masa tu ni, saya nak royak kalau kita pergi Madinah, cuba kita pergi di Bukit Uhud. Madinah, kalau panas sungguh. Kalau panas kan, sebut kata musim panas, orang tak tubik rumah. Apa? Panas. Panas zaman lah ni memang tak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu ni, riwayat dalam sejarah, kaki kuda dia tak pakai selipar, dia ada kuku apa dia panggil, dia nak ada tapak kuda hak hitam tu. Sebut dalam sejarah kata kalau kuda nak pergi jijak batu dekat dengan Bukit Uhud, batu kuda tak akan jijak apa? Kerana batu tu sangat panas hawa dia. Bilangnya sahabat yang tubik nak pergi perang guna masa supaya agama Allah, cuba kita tengok. Tubik walaupun panas. Sebab tu dalam peperangan seperti mana saya sebut, dalam peperangan sahabat nganga mulut lapai. Nganga mulut lapai. Mari hai segelah, ambil wis apa setangah duduk di bibir mulut. Gelah duduk di bibir mulut khabar-khabar. Sore tepi tu tepik lapai. Orang kena tikai tubik darah dia nak kepada air. Khabar-khabar tepi tu apa dia panggil hai ada segelah tu je. Khabar-khabar orang tepi-tepi, oh lapai. Dia sanggup weh daripada mulut walaupun tak teles tengok abuk. Dia weh kepada seorang sahabat selepas daripada tu. Musim panas. Oh panas. Kalau kita kecek panas, nak air cerak dah. Lepas tu kena tikai pula dah. Nak mati dah. Sehingga riwayat dalam sejarah 7 orang mati belakang. Tak ada nak minum air. Apa? Sifat sahabat. Hanzalah bin Amir, Allah Ta'ala nak tunjuk karamah dia dalam peristiwa peperangan Uhud. Ketika mana Nabi bila jenazah, Nabi bila tengok kumpulan jenazah, 1, 2, 3, 4, 5, jumpa dengan orang muda, gagah, hebat, janguk, nama Hanzalah bin Amir. Mati. Tapi mati tak serupa dengan orang lain. Aku mana tak serupa dengan orang lain. Mati dengan keadaan jenazah dia duduk titik basah. Sedekah waktu tu waktu panas. Kita kalau kita tengok benda pelik sikit ni, cerak kita berasa nak tanya. Kita berasa mari soal. Sungguh ke tak? Berlaku ke lagu mana? Sahabat pun tanya. Di kalangan fok dia lagu mana weh jenazah Hanzalah ni? Orang lain mati kering belaka. Mati kering makna kata berdarah, sekadar berdarah lah. Tetapi Hanzalah ni ramuk dia. Air duduk titik tak. Hebat dia. Tanya orang tu tak tahu. Tanya orang ni tak tahu. Tanya. Akhir pergi tanya bini dia. Gapo dia amalan Hanzalah? Gapo dia amalan Hanzalah? Mati tu panah ceng. Kabar-kabar jenazah dia serupa dengan orang baru sudah mandi. Sahabat isteri dia jawab kata lagu mana? Abang dia ni sudah jimuk dengan dia. Tak ada nak mandi junub. Bapa utamakan agama Allah lebih daripada peribadi. Tengok masa kita luar kita wi kepada agama Allah. Masa kita luar kita support kepada agama Allah. Kita nak wi gapo kepada agama. Tu hari kita banyak dah. Tu hari nyawa, tu hari hidup, tu hari makan, tu hari minum, tu hari tidur, tu hari bining, tu hari belaka. Tapi kita nak wi kepada Allah. Gapo dia? Ini merupakan sebagai mukaddimah yang kita kena buat soalan kepada diri kita masing-masing. Bagaimanakah kita nak tolongkan agama Allah Ta'ala. Hari ini kita nak tengok di dalam surah Al-Insan, suratul Qiyamah, sebagai akhir suratul Qiyamah, yang Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. 5 ayat di dalam surah Al-Qiyamah, akhir surah Qiyamah. Sebelum daripada ni kita kecek dah berkenaan dengan mati. Berkenaan dengan mati yang Allah Ta'ala tunjuk kepada seseorang yang tidak beriman kepada Allah. Allah Ta'ala tunjuk benda tu berlaku sungguh.
Benar yang Allah Ta'ala duk royak bahawasanya kematian yang berlaku terhadap kepada satu jiwa, walaupun jiwa tu yakin kata dia tak mati, kih dia debel. Firaun tu dia tak suka dia nak mati. Firaun tu kalau tanya pasal demam ke tak kena demam. Rumah sakit Firaun tak kena. Nyamuk nak ketik seko tak boleh. Apa? Bariwan hak Firaun tu hebat. Tetapi walau bagaimana Allah Ta'ala nak tunjuk hebatnya Firaun, Allah Ta'ala lebih hebat lagi. Berdebelnya Firaun, Allah Ta'ala lebih debel. Agungnya Firaun, Allah Ta'ala lebih agung. Sehingga Allah Ta'ala royak bahawasanya, hei musyrikin Mekah, kamu nak megah setara mana? Hei manusia, kamu tak say ngaji sampai bila? Kamu tak say Quran sampai bila? Orang sebelum daripada ni berapa orang kamu tengok tak mati? Orang sebelum daripada ni berapa orang gagah hebat, nama tinggi, apa dia panggil gaji mahal, tapi khabar-khabar dia tak mati. Berapa orang Allah Ta'ala suruh bila? Cuma bila? Tidak ada walau seorang. Walau hebat, walau kaya, walau ada nama tinggi, walaupun peringkat dia hebat, tidak ada walau seorang. Sebab tu Allah Ta'ala pun sebut keadaan dia nak mati lagu mana, wal tafatis aku bisa kaki dengan kaki duduk gelisah tak tahu nak pergi ke mana. Ni boleh rasa belakang. Boleh rasa belakang kita sakit perut tu, sakit perut tak tahu nak pergi ke mana, tangan tu duduk ramah, tamu tangan tu, tangan duduk ramah. Tangan duduk ramah, tanya kata ramah apa ki sakit. Tangan duduk kepal, mata duduk kelip. Allah, tak boleh tak tahu nak pergi ke mana, tu sakit perut. Sakit perut. Lepas tu sakit mati, cuba kita gambar Allah Ta'ala kata wal tafatisaku bisa kaki dengan kaki duduk gelisah tak tahu hak tersabat kanan nak kiri nak kanan tak tahu nak pergi ke mana. Allahu akbar. Sehingga Allah Ta'ala kata satu hari manusia akan berdepan dengan Allah Ta'ala, akan tengok Allah Ta'ala, akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Bagi orang beriman dia akan tengok wajah Allah Ta'ala yang comel serinya. Hebat sekali orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, muka hitam lengut, tak ada nak tengok apa nama. Hari tu dia serabut dengan hadiah je. Hari tu dia nak kanan pun tak boleh, nak pergi kiri pun tak boleh, nak pergi depan pun tak boleh, nak dekat belakang pun tak boleh. Tak tahu nak pergi ke mana. Itu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Taala royak pak sifat, royak pak khulasana yang berlakunya terhadap manusia. Yang pertama, fala saddaqa wala salla. Mereka itu tidak benarkan kepada agama Allah Taala. Sebut kata semaya, dia kata belah. Sebut kata puasa, dia kata ikut dia. Sebut kata hak agama ni, fala saddaqa, dia tak percaya. Dia tak percaya. Sebut kata Quran sebagai panduan hidup, cara hidup, dia kata tak apalah. Kita tak ngaji pun mati, kita ngaji pun mati, pandai Quran pun mati, tak pandai Quran pun mati. Fala saddaqa wala salla. Yang kedua, tak semaya. Sehingga ulama kata ayat ni turun kepada Abu Jahal. Abu Jahal tak semaya, mengenak Nabi pula. Masa Nabi duduk semaya di, apa dia panggil? Semaya di makam Ibrahim. Masa Nabi duduk sujud, dia duduk mengenak Nabi, dia duduk kata ke Nabi Muhammad, apa mu semaya sini, tu baik pergi jauh mu. Dia royak kepada Nabi, tu baik pergi jauh. Sehingga Allah Ta'ala suruh Nabi royak kata, ni umahmu kau. Ni umahmu kau, tempatmu kau. Aku nak semaya tak boleh, apa aku nak semaya tak boleh. Allahu Akbar. Sehingga, mari pula walakin kadzdzaba wa tawalla. Tak pandai, tak percaya, tak semaya. Kadzaban, dusta pula dah. Dusta, duduk tuduh kasih. Muhammad gila. Muhammad tak boleh nak dengar. Kalau dengar Muhammad pakai peling belakang. Yalah kadzaba wa tawalla. Paling pula dah ni Allah Ta'ala duduk royak sifat Abu Jahal. Kita nak perayuk lagu mana takut masuk dalam kaukai kita ni Abu Jahal. Takut apa? Fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla. Pakal. Allahu Akbar. Sehingga Tuhan celokan mereka itu. Aula laka fa'aula. 4 kali Tuhan kata. Thumma aula laka fa'aula. 4 kali Tuhan celok. Orang ada apa dia 4 sifat yang Allah Ta'ala sebut. Lalu tu Allah Ta'ala royak pada ayat yang ke-36. Allah Ta'ala kata, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Quran ni kita kau tadabbur, dia kau sedap. Kita kau baca khususnya, kalau kita boleh baca makna dengan bahasa Arab ni, dia comel. Tafsir, kalau kita tengok tafsir bahasa Sia, dia nak ada tak banyak. Tak, orang nak terjemah tu tak banyak sangat. Tetapi kalau kita pergi tengok tafsir bahasa Arab, subhanallah, ada dengan tafsir Ibnu Katsir. Kecek dengan lagi. Ayat ni makna gapo? Ibnu Abbas kata lagu mana? Sahabat kata lagu mana? Sudah. Kita pergi kepada tafsir Ibnu Ashur pula. Banyak di kalangan para ulama dia buat perbincangan.
Di antara Abu Bakar Al-Jazairi, dia waktu ambil tafsir Aisarut Tafasir, dia kecek berkenaan dengan tafsir kepada Al-Quranul Karim. Syekh dia panggil Syekh Amin Asy-Syankiti, dia waktu ambil satu kitab yang bernama satu kitab Adwahul Bayan, satu kitab hakul saja. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok mana bahasa Arab dia kau sedap. Tapi kita kadang-kadang tidak memahami dengan bahasa Arab, kita sekadar dengar aja, insya-Allah taala. Sehingga Allah Taala kata ayah sabu, manusia muska kau. Seka kau manusia, seka gapo? Al-insanu ayyutraka sudah. Allah Taala nak tinggal manusia lepas daripada hidup jadi manusia, makan, ranguh, tidur, sedap. Ayyutraka sudah. Allah Taala lepas jadi lagu tu, ikutmu nak pergi ke mana? Akhirat sikit mu tak kena kira. Lagu tu kau Allah Taala tanya. Bukan binatang. Binatang ni Allah Taala sebut jelas. Dalam suratul Naba Allah Taala kata Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalika al-yawmul haq faman sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Lalu kita tengok Allah Taala sebut berkenaan dengan orang kafir. Orang kafir Allah Taala jadi hidup atas dunia, dia makan mewah, dia ranguh sedap, dia makan tak kira gapo nama. Arak pun Allah Taala larang dia minum. Babi Allah Taala larang dia makan. Sehingga akhirat sikit lagi duduk tengok keadaan akhirat seribu. Sehingga apabila dia tengok binatang, seekor binatang, Allah Taala jadikan dia panggil seekor kambing, seekor biri yang ada tanuk atas dunia dengan kambing yang tidak ada tanuk atas dunia, khabar-khabar dia gomo. Apabila dia gomo, sudah gomo siapa tu? Hak ni Allah, hak ni benar. Allah Taala tukar di akhirat sikit lagi, hak tak ada tanuk jadi ada tanuk. Hak ada tanuk Allah Taala masuk tanuk. Hak buat bagaimana dia buat atas dunia. Apabila hak tak ada tanuk atas dunia, dia buat pula di akhirat sikit lagi, Allah Taala hancur lebu jadi tanah belaka. Binatang tu jadi tanah. Tak ada kena kira amalan musmaya berapa rakaat binatang lemu kepada Allah Taala tak kira. Sehingga orang kafir apabila dia tengok, dia kata ya laitani kuntu turaba. Allah sayang. Saya bapa tu tak jadi aku serupa dengan binatang. Hidup atas dunia cuba tanya kita nak jadi lemu tak sih. Hidup atas dunia cuba kita tanya nak jadi binatang tak sih, nak jadi manusia. Tetapi di akhirat sikit lagi orang kafir kata ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau Tuhan jadi aku binatang, aku boleh jadi tanah seperti dengan binatang-binatang tak ada kena kira amal dia. Allah Taala tak kena tanya aku semaya dak. Allah Taala tak kena tanya aku puasa dak. Allah Taala tak kena tanya aku pandai baca Quran dak. Ya laitani kuntu turaba. Sehingga musyrikin ni nak tunjuk bahawasanya Allah Taala buat soalan kepada musyrikin Mekah. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Manusia, kamu kira kata kamu buat jahat atas dunia tu tak kira ke? Akhirat sikit lagi kamu buat jahat tak ada kena dengan aku ke? Kamu buat satu perkara, kadang-kadang kita dengar baik kan, tetapi kita nak kita gambar bahawasanya semua yang kita buat Allah Taala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sikit halu kecil, nak bila kecil setengah mana? Ya Allah Ta'ala tengok, nampak. Allah Ta'ala tahu kata dia buat. Tapi, kalau dia buat kejahatan, pun dikira. Akan dikira satu persatu. Tak kena bosan dalam masalah kezaliman di atas dunia. Ada kita kata orang tu zalim, orang tu buat gani kita, orang ni buat gani kita, orang ni ngenak kita, orang ni ngupak kat kita, orang ni kata tak comel kat kita, orang ni kata kita tak ada kena bosan, muka akhirat ada. Atas dunia ni dia sabit tu sahabat masuk syurga dengan sebab maaf je. Kita nak buat lagu mana wisapa dengan sahabat. Orang kata kat kita mu ni gila. Ada gapo? Qalu salama alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman, sifat Ibadur Rahman tu Herod sebut. Tak apa tak ada. Kita ni orang kata kita gila, mu gila. Sebab tu Allah Taala ajar supaya kita tak ada gapo dia nak kata kita gila, dia nak kata kita bawa benda tak comel, dia nak kata hanya kita jujur dengan Allah Taala. Sebab tu Allah Taala buat mari kepada Nabi SAW, suruh Nabi royak kepada musyrikin, kamu suka, kamu duduk ngenak Nabi, kamu duduk kata kau Nabi, kamu duduk hatai Nabi, kamu duduk lepar batu siapa kau Nabi berdarah, kamu kira kata kamu tidak kena kira kau. Allahu Akbar.
Lalu tu Allah Ta'ala ajar manusia. Allah Ta'ala ajar manusia dengan akhir ayat dalam surah Al-Qiyamah. Allah Ta'ala kata lagu mana? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Manusia, tidakkah kamu daripada air mani? Supaya belaka tak ada duduk nak kira. Orang duduk atas meja daripada air mani. Orang jadi obotor pun daripada air mani. Orang duduk dengan orang ngajar, orang duduk cloud, orang duduk kerja kerajaan, orang pakai taraf tinggi ada bitel 5 ni daripada air mani belaka. Tak ada kata orang ni kerja dia jadi tinggi, dia jadi daripada mah. Dah supaya belaka Tuhan kata. Abu Jahal dia berasa dia debel, dia daripada air mani. Firaun dia berasa kata dia hebat, dia daripada air mani. Allah Ta'ala royak supaya manusia ingat kepada diri. Alam yakunut fatam min maniyyin yumna. Manusia, kamu ingatlah kamu daripada air mani yang lemah. Ulama ada sebut kata kalau air mani kita ambil buat tubik daripada apa dia panggil kemalui orang jatuh, tuhuk atas tanah, air tak berani nak patuh. Apa? Hina gitu lalu air mani. La ilaha illallah. Kita mari daripada tempat hina. Kita ni daripada hina. Lepas tu kita hebat setara mana? Hebat sekadar jadilah. Hebat sekadar yang Allah Ta'ala beri. Kita boleh jadi orang, apa dia panggil, kita boleh jadi peringkat kata boleh tolong orang. Misal kata kita jadi nayuk, kita tolong orang. Bentuk agama Allah Ta'ala. Tak ada kita debel untuk nak dapatkan harta. Dah. Sebab bagaimana kita nak tak senang Allah Ta'ala beri kepada kita. Itu Allah Ta'ala ajar supaya manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu tu Allah Ta'ala kata, "Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa." Manusia kamu ingat tak? Ingat ke tak kita asal daripada daging darah belaka? Tak ingat belaka ni. Sebut tanya kata mu ingat tak? Mu dulu pasal jadi darah, tak ada dia ingat sore habuk, tapi Tuhan meroyak untuk beri peringatan kepada kita. Manusia semua daripada darah. Alaqatan. Kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab kalimah darah, dia guna dengan kalimah daman. Darah. Tetapi Allah Ta'ala tak royak kata manusia daripada darah. Tetapi Allah Ta'ala royak kata daripada apa dia panggil alaqatan. Kalimah alaqah ni darah peku mari duduk gantung. Duduk gantung darah tu. Allahu Akbar. Manusia dia kena gantung dengan mak dia. Tubik daripada perut mak manusia kena gantung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ajar kita fa khalaqa fa sawwa, daripada darah Allah Ta'ala buat tubik tangan, tubik telinga, boleh dengar, ada nyawa, ada mata, boleh tengok, boleh jalan. Fa khalaqa fa sawwa, sempurna. Lalu tu Allah Ta'ala kata faja'ala minhu dzaujaini dzakara wal unsa. Maka Allah Ta'ala hidupkan kamu atas dunia ada bini. Ni Allah Ta'ala nak tunjuk sujud. Orang tak bini kena bini. Apa? Kerana Allah Ta'ala bui kepada manusia faja'ala. Lalu Allah Ta'ala jadikan minhu kepadanya az-zawjaini, di antara lelaki perempuan kena ada. Tok lelaki kena ada bini, bini kena ada tok lelaki. Az-zawjaini. Allahu Akbar. Az-zakara wal unsa, ada jantan, memang ada tina kena ada jantan. Ni Allah Ta'ala ada ayat kepada kita. Lalu tu Allah Ta'ala akhir ayat yang ke-40. Allah Ta'ala kata alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Manusia, kamu seka kau kata Allah Ta'ala tidak kuasa untuk nak jadikan manusia lepas daripada mati hidup semula. Kamu seka tak? Musyrikin Mekah dia jawab, aku tak percaya kata Allah Ta'ala boleh hidup manusia lepas daripada mati. Bahkan dia ambil tulis-tulis, dia cicir tulis, dia pergi lepas pada Nabi. Dia tanya Nabi, mayyuhyil izama wa hiya ramim. Nabi Muhammad, dia boleh hidupkan tulis yang mati hancur lebu selepas daripada manusia hancur mati, tak tahu tempat mati mana dah. Siapa boleh buat? Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala buat soalan dalam suratul Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Kamu seka kau kata Allah Ta'ala tak boleh nak hidup kamu lepas daripada mati. Sebab tu Allah Ta'ala klik kepada ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Manusia tak seka kata hidup manusia, kejahatan manusia tak kena kira di akhirat sekali lagi. Tak kena seka. Kira belakang. Tak kira. Kena kira belakang. 1, 2, 3, 4. Duduk atas dunia mu kerja gapo? Apa mu ambil duit mana? Duit ni tubik kau mana? Lepas tu mu makan gapo? Halal kau tak halal? Haram kau tak halal? Kira belakang. Allah Ta'ala akan kira satu persatu. Sebab tu kira akhirat tak serupa dengan kira dunia.
Kadang-kadang kita menego ni kita kira ada silap. Oh labo tahun ni bila. Silap weh. Apa duit lebih daripada aku? Aku 2 juta. Kabar-kabar duit 2 juta 1,000. Mari mana 1,000? Silap ada. Tetapi akhirat sikit lagi tidak ada silap. Tak ada kata, demo dulu ni sungguh kedok lagu ni. Dok Allah Ta'ala tunjuk video. Allah Ta'ala tunjuk so. Napa? Manusia nak kira kata sungguh, kata sungguh, tak boleh royak dah. Allahu Akbar. Itulah di antara apa yang kita dapat manfaat pada malam ni dalam suratul Qiyamah. Insya-Allah Ta'ala dengan izin Allah Ta'ala kita akan masuk surah baru, iaitu surah Al-Muddathir, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pada malam ni salah dan silap, maaf pada saya. Apa yang betul insya-Allah boleh kita sama-sama untuk tadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita boleh memahami ayat Allah Ta'ala lebih dalam daripada apa yang kita sekadar-sekadar tahu insya-Allah Ta'ala. Itulah di antara sebagai nasihat akhir insya-Allah, kerana tepat 20 ni kita ada pemilihan Nayuk Obaca dah. Sebab tu yang saya nak pesan sebagai ustaz lah, mudah-mudahan kata sebagai seorang yang berilmu, perlu kena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sebagai amanah saya kena royak kepada fak kita dalam pemilihan ni, setiap kita pilih kita kena soal depan Allah Taala. Bukan makna kata kita buh orang tu kita tak kena soal dak. Pemimpin kita kena ingat Islam kena ada pemimpin. Dalam kita pilih pemimpin kita kena tok ikhlas kita kepada Allah Taala. Bukan kita tok puak. Awak ni awak aku kena pilih awak ni. Walaupun waris kita, kalau dia tak jujur, jangan kita pilih. Ni sebagai nasihat. Dan kita kena ingat satu lagi, Nabi SAW laknat ar-rashi wal murtashi. Ni kita kena ingat orang yang terima riswah dan orang bayar riswah. Masalah riswah, kita terima bukan hak kita. Kita terima bukan hak kita, kita kena ingat kata walaupun duit tu sikit sekalipun, dia akan jadi bau api ni aku. Kita ingat kita ngaji untuk nak syurga tapi benar sikit je. Sebab tu saya kata tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia sekadar seko kata agama semaya, agama puasa, agama mari sejid, makan riswah tak apa, jangan. Itu sebagai nasihat dengan besar-besar hati kepada kita semua. Ada anak, ada cucu, pesan kepada anak cucu, jangan terima insya-Allah Ta'ala. Kita pilih dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita berasa kata orang ni masuk jadi pemimpin, bubuh, tak ada cari butir kepada pia. Kita berasa kata orang ni sesuai, ambil dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tak kata jadi waris, tak jadi. Tak. Kita ambil ikhlas. Kalaulah Islam pilih pemimpin dengan waris nascaya khalifah lepas daripada tubuh Abu Bakar. Tetapi Islam Nabi SAW semasa Nabi lepas daripada semaya, Nabi tolak, Nabi kata Abu Bakar, kamu rati aku sedang semaya. Abu Bakar rati Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai satu amanah yang kita kena pilih insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.